hari ini memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan untuk tempoh 2 minggu lagi, iaitu daripada 15 April sehingga 28 April 2020. Salam sejahtera, nama saya Li Baoshan, nombor matrik ialah 286852. Apa itu coronavirus? Coronavirus merupakan satu jenis virus yang dapat mengakibatkan saluran pernafasan dijangkiti. Dia terdapat beberapa kategori iaitu Middle East Respiratory Syndrome related serta Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus. Simptom seperti sesemar kepada radang paru-paru yang serius adalah disebabkan oleh jangkitan penyakit ini. Coronavirus iaitu COVID-19 merupakan coronavirus terbaru yang ditemui di China. Kes pertama penyakit tersebut telah bermula dikesan dan diisytiharkan pada 7 Januari 2020 di Wuhan, China. Pada 25 Januari 2020, Malaysia telah mengesahkan kes pertama. Menurut World Health Organization iaitu WHO telah mengisytiharkan bahawa COVID-19 merupakan sejenis pandemik kerana penyakit tersebut telah merebak dengan begitu meluas dan melibatkan seluruh negara. Oleh itu, kerajaan telah melaksanakan 3 kali PKP iaitu PKP pertama yang bermula pada 18 Mac 2020. Seterusnya, bermula PKP yang kedua pada 13 Januari 2021 dan PKP yang ketiga yang bermula pada 1 Jun 2021. Dalam pelaksanaan PKP ini, negara dan rakyat Malaysia telah menghadapi berbagai cabaran. Semasa rakyat Malaysia menghadapi cabaran, kerajaan telah memberi banyak bantuan kewangan kepada rakyat. Selain daripada itu, bagi mengekang penyebaran penyakit ini, rakyat Malaysia juga berperanan untuk menghulurkan bantuan dalam membantu kerajaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Faizal Mahmud Ahmad Mazi, nombor matrik 286371. Semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP, Malaysia telah menghadapi beberapa cabaran, antaranya dalam ekonomi. Berdasarkan indeks pelopor IP dalam Jabatan Perakaan Malaysia, ekonomi negara kita mula merosot. Oleh harapan, kerajaan terpaksa menutup beberapa sektor, antaranya adalah sektor khidmatan dan sektor pelancongan. Cabaran yang dihadapi oleh negara adalah dalam faktor sosial. Hal ini kita dapat melihat bagaimana petugas Barisan Harapan atau frontliner yang menjadi tulang belakang kepada negara, antaranya petugas kesihatan yang sentiasa berada 24 jam di hospital. Mereka juga terpaksa tidur di lantai dan menyandar di dinding apabila terlampau ramai pesakit yang dimasukkan. Selain itu, anggota keselamatan dan askar telah berkolaborasi untuk melakukan cekatan jalan raya. Semasa anggota melakukan tugas, terdapat beberapa sikap rakyat kita yang tidak memberi kerjasama, sebagai contohnya tidak menunjukkan surat pengesahan kebenaran mentas daerah, dan ada setengah mereka yang bersikap kurang ajar. Oleh itu, jelaslah bahawa kerajaan telah menghadapi beberapa cabaran yang sukar dalam situasi berhadapan dengan COVID-19. Oleh itu, kerajaan telah membantu memberi bantuan kepada mereka yang terkesan sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Saya Nurul Hamizah binti Mak Zaki, nombor matrik 286829 akan menghuraikan bantuan-bantuan yang disediakan pada tahun 2020. Kerajaan telah memperkenalkan Bantuan Perhatian Nasional (BPN). Melalui BPN, pelbagai inisiatif bantuan telah disediakan seperti Bantuan Perhatian Rakyat (BPR), iaitu bantuan tunai secara one-off memperuntukkan hampir RM10 bilion yang diberikan kepada golongan M40 dan ke bawah. Seterusnya ialah bantuan pengecualian dan penangguhan bayaran sewa. Bantuan ini merupakan penangguhan bayaran selama 6 bulan yang dapat meringankan beban kewangan mereka. Seterusnya ialah bantuan kepada penggiat ekonomi. Kerajaan telah memperuntukkan RM60 juta dengan memberikan bantuan secara one-off sebanyak RM500 kepada pemandu-pemandu e-hailing yang terjejas. Yang terakhir ialah bantuan kepada pemilik perusahaan kecil dan sederhana (PKS), iaitu inisiatif GKP atau Geran Khas Prihatin
yang merupakan bantuan tunai secara one-off sebanyak RM3,000 kepada pemilik PKS yang berdaftar dengan SSM. Memasuki tahun 2021, kerajaan telah melaksanakan pelbagai penambahbaikan terhadap bantuan yang diberikan melalui program Perlindungan Ekonomi dan Rakyat Malaysia (PERMAI). Pemilik PKS menerima manfaat melalui GKP tambahan iaitu bantuan sebanyak RM1,000 yang diberikan secara one-off. Seterusnya, pemandu e-hailing juga menerima manfaat melalui PERMAI iaitu mereka menerima bantuan sebanyak RM500 lagi sebagai bantuan tambahan yang diberikan secara one-off. PERMAI juga memanfaatkan golongan M40 dan ke bawah melalui bantuan Prihatin Rakyat tambahan. Assalamualaikum, nama saya Ila Sabrina binti Saiful Adli, nombor matrik 286854. Saya akan menyambung dalam menguraikan jenis bantuan yang diberikan kepada golongan yang memerlukan semasa COVID-19 berlaku. Melalui program PERMAI iaitu Program Perlindungan Ekonomi dan Rakyat Malaysia, kerajaan telah menyediakan moratorium selama 6 bulan kepada peminjam dari golongan B40, M40 atau T20 dan usahawan mikro. Bantuan moratorium ini adalah untuk membantu individu maupun pengusaha PKS mikro untuk menguruskan aliran tunai mereka dengan lebih baik. Selain itu, kerajaan Malaysia juga telah melaksanakan program Bakul Prihatin Negara yang merupakan bantuan dalam bentuk bakul makanan yang merangkumi makanan keperluan harian seperti beras, gula dan tepung. Bantuan ini khas kepada isi rumah yang layak iaitu yang terkesan teruk dalam mencari sumber pendapatan. Setiap bakul bernilai RM50 iaitu diselaraskan di seluruh negara. Bantuan seterusnya ialah bantuan kepada golongan pelajar yang merangkumi pelbagai peringkat pengajian iaitu pelajar-pelajar tingkatan 6, matrik dan sebagainya. Bantuan kewangan disediakan kepada pelajar-pelajar ini iaitu setiap pelajar menerima manfaat sebanyak RM200 secara one-off. Bantuan internet 1GB juga diberikan secara percuma sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Selain itu, terdapat juga bantuan jaringan prihatin dengan peruntukan sebanyak RM2 bilion untuk golongan penerima bantuan prihatin rakyat BPR. Jaringan prihatin membantu meringankan beban rakyat dalam golongan B40 untuk memiliki telefon pintar dan pelan jalur lebar internet. Saya Lang Jawan, nombor matrik 286810 akan membincangkan peranan individu dalam menyumbangkan bantuan khidmat masyarakat semasa pandemik COVID-19. Antaranya ialah usahawan dan pendakwa Islam terkenal Edwin Liu dengan menghulurkan bantuan dengan memborong barangan keperluan dengan loli 10 tan untuk diagihkan kepada masyarakat. Sumbangan peralatan perubatan juga disalurkan kepada kegunaan Barisan Hadapan di Sabah. Pemberian 100 tablet kepada pelajar yang memerlukan untuk memudahkan mereka mengikuti PDBR secara atas talian. Dan beliau juga menghadiahkan sebuah bas kepada Hospital Tengku Ampuan Rahimah untuk tujuan membawa pesakit COVID-19. Seterusnya, sukarelawan awam yang dikenali Uncle Kentang telah melabur dalam membangunkan perkhidmatan ambulans dan menyediakan perkhidmatan wan jenazah. Pengenalan pasal 10 sen pula dengan bertujuan untuk membantu golongan yang tidak berkemampuan untuk memberi barangan tertentu dengan bayar 10 sen sahaja. Selain itu, seorang pemuda yang bernama Vishan Naib Birakasan telah menghasilkan sendiri pelitup muka menggunakan pencetak 3D di rumah untuk petugas Barisan Hadapan. Akhir sekali, Datuk Lee Chong Wei, pemain badminton negara yang bersalah, pula menyumbangkan wang kepada Hospital Bukit Berdajam di Pulau Pinang untuk membina wad baru dengan 30 katil COVID-19. Akhir kata, kebersamaan rakyat Malaysia dalam memerangi COVID-19 harus dipertingkatkan lagi. Oleh itu, masyarakat tidak seharusnya memandang rendah kelonggaran kerajaan dan sekatan ke atas bilangan kes yang baharu. Malah masyarakat harus memberi perhatian terhadap penyebaran wabak ini kerana penyakit COVID-19 ini dapat mengancam kesihatan masyarakat. Begitu juga dengan semua rakyat harus menghulurkan bantuan bagi golongan yang memerlukan bantuan.
Justru, dalam menghadapi masa depan yang penuh dengan berbagai cabaran, rakyat harus bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkuasa dan juga boleh menyediakan payung sebelum hujan agar tidak ditimbang musibah yang tidak diduga. Hanya dengan mengamalkan asas toleransi semua, rakyat baru dapat membina impian masa depan yang gemilang. Secara tuntas, dapat melahirkan sebuah negara yang cinta, aman dan prihatin bagi meraihkan matlamat negara indaman.